Angkatan Tentera Malaysia dijemput sertai sambutan ulang tahun ke-70 pemerintahan Ratu Elizabeth II dan pastinya ini juga mendapat perhatian seluruh dunia ya. Kita menerima jemputan baru-baru ini untuk menyertai dalam detik peristiwa tersebut. Okey, jadi tanpa berlengah banyak masa lagi, kita nak bersamalah dengan anggota-anggota tentera yang telah pun berada dekat sana, dah pun selamat pulang ke tanah air. Ya, jadi kita nak lihatlah kan, ataupun kita nak tanyakan pengalaman bagaimanakah perasaannya tatkala berada di sana dalam sesi pertabalan Raja Charles III. Dan kita dah pun berada di sini dan duduk kat sini. Jom kita kenalkan Sofia, tetamu-tetamu kita. Dan bersama kita pagi ini, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Major Nurul Fauzan Ahmad Sabri, Sarjan Muhammad Syahrul Nizam Syahidan, Korporal Muhammad Nur Hisham Abu Manas dan Korporal Muhammad Azrul Amri Abzul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita pagi ini dan satu penghormatan bagi kita semua jugalah untuk kita mengetahui apakah orang kata detik peristiwa tersebut yang menjadi satu kenangan yang paling manis pada ketika itu. Mungkin Major boleh kongsikan bersama kita pada hari tersebut, mungkin persiapannya ke tarikh 6 Mei baru-baru ini bagaimana? Okey, terima kasih. Sebenarnya mula daripada perasaan kita orang ni sebagai satalah seorang daripada kontijen yang terlibat di dalam 38 negara buah negara Commonwealth yang terlibat di dalam perarakan istiadat diraja ini. Ya. Sebenarnya ini amat membanggakan dan memberikan kesan yang mendalam kepada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, yang mana ini memberikan satu penghormatan kepada kami sebagai terlibat yang secara langsung di dalam pembarisan tersebut, sekaligus memberikan peluang kepada kami untuk menunjukkan kepada negara-negara Commonwealth yang lain kehebatan dan kemantapan negara Malaysia di dalam aktiviti diraja ataupun aktiviti istiadat tersebut. Okey, jadi itulah dia bagaimanakah perasaan yang dapat digambarkan tatkala mereka menyertai pembarisan tersebut. Kita nak tanya kepada Sarjan Nizam sendiri kan. Okey, menjadi salah seorang daripada mereka yang berada dekat sana. Jadi kalau ikutkan sebelum ini, ada tak menyertai sesi-sesi pertabalan dan sebagainya, acara sebesar ini? Kalau sebelum ni, acara untuk sebesar ni kita tak pernah ada terlibat apa-apa. Okey. Sebelum ni kita ada terlibat dekat Istana Buckingham juga. Baik. Jubilee Pigeon pada tahun lepas. Dan yang terkini adalah pertabalan King Charles yang ketiga ni lah. Selepas 70 tahun kan. Ini yang terbesar sekali lah. Jadi apa mungkin gambaran yang dapat diberikan perbezaannya lah. Saya pasti untuk pertabalan King Charles III ni mendapat pendedahan yang lebih menyeluruh lagi kan. Jadi bagaimana perasaan dapat digambarkan? Pertama sekali saya boleh cakap berbangga lah dapat menghadiri dan menyertai dalam pembarisan ni. Mana kami semua pun teruja dan bangga dan menjadi rakyat Malaysia dan warga ATM dapat menyertai dalam pembarisan yang merangkumi 38 buah negara serta askar UKD sendiri pun 4,000 orang dan dalam negara Commonwealth 408 orang total semua sekali. Jadi dengan kita walking, marching dengan keadaan yang crowded macam tu memang menjadi kebanggaan kita lah. Saya pasti bagi acara sebesar ini yang menjadi perhatian satu dunia ya, kita juga perlu faham yang pastinya ada tradisi ataupun protokol yang agak berbeza yang perlu diikuti dan ditepati. Dan ini bermula daripada sesi latihan lagi. Mungkin Korporal Hisham boleh kongsikan antara perbezaannya kali ini dari segi mungkin protokol yang perlu dijalankan. Adakah terdapatnya apa-apa yang kita sebagai rakyat ni tak nampak tapi perlu dipatuhi oleh keseluruhan kontingen pada ketika itu? Okey, baik. Untuk protokol daripada segi kita askar Malaysia, tentera Malaysia, kita punya pakaian kita tradisional, tanah Melayu. Askar Melayu, pakaian dia daripada segi samping, songkok. Kat situ orang akan pandang kita, orang luar akan pandang kita tinggi. Wow. Sebagai tentera Malaysia. Kat situ perbezaan dia untuk
askar tentera-tentera luar, kita boleh tengok dari segi berpakaian, dari segi dia punya penampilan. Lepas tu untuk dia punya regimental, kat sana regimental dia amat tinggi. Amat tinggi ya. Berbanding negara-negara yang lain lah. Untuk tentera UK, regimental dia tinggi. Tetapi tentera Malaysia, regimental dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Itu mutu berbanding- kualiti kita. Lebih tinggi berbanding yang lain. Walaupun kita lah yang Alhamdulillah. paling tinggi sebenarnya Betul. kan dalam kalangan-kalangan negara-negara kemajuan lain. Kita tanya kepada Korporal Muhammad Azrul ni. Ya, Saya nak tanyalah, dalam ramai-ramai di kalangan tentera-tentera kan, kenapa Korporal Azrul dipilih? Dalam kalangan ramai-ramai, apa kriteria-kriteria yang menyebabkan mungkin Korporal Azrul menjadi salah seorang yang terpilih untuk menyertai acara pemberian tersebut? Okey, terima kasih. So saya dapat terpilih, alhamdulillah lah kami dapat terpilih daripada yang terpilih dari Angkatan Tentera Malaysia sendiri yang memilih kami, dan kami rasa sangat berbangga dapat terpilih dalam majlis dan upacara yang bersejarah ini. Kerana dalam majlis upacara bersejarah ni, Angkatan Tentera Malaysia dipandang tinggi oleh negara-negara lain sebabkan mutu kawat, disiplin dan pakaian kami sebab berbeza dengan tentera-tentera lain sebab baju Angkatan Tentera Malaysia dia fasilasi dari segi pemakaian, songkok, baju putih dan sampin. Dan tentera luar sangat teruja dan mereka banyaklah memuji Angkatan Tentera Malaysia sebab pemakaian yang menunjukkan kita ni adalah orang Melayu. Itu adalah lambang kemelayan kita yang kita tampilkan di persada dunia ya. Dan bagi pandangan Major sendiri, kita difahamkan sepanjang perarakan itu difahamkan 2 kilometer ya. Ya. Ya, jadi sepanjang 2 kilometer itu ya, mungkin berbanding dengan pertabalan pada satu ketika dulu dipendekkan dari 8 kilometer ke 2 kilometer. Tetapi adakah anda melihat pada ketika itu kekangan mungkin dilihat jauh ataupun dengan kekangan cuaca dan sebagainya, dengan kita tekanan dan pressure lah melihat institut upacara yang sangat dinantikan, dilihat satu dunia. Adakah jarak itu menjadi satu perkara yang dilihat juga semasa latihan ke tarikh tersebut? Sebenarnya dari segi jarak ni tidak menjadi masalah kepada negara-negara yang berada di dalam pembarisan tersebut. Baik. Sebenarnya pasal sewaktu latihan pun kita berjalan lagi jauh daripada itu. Kita Ini membuat kita tak tahu. kita membuat latihan di 3 tempat yang berbeza. 3 tempat berbeza. Yang pertama adalah di Army Training Center Pirbright. Yang kedua di Royal Air Force Odiham. Dan yang terakhir sekali adalah di Royal Military Academy Sandhurst. Yang mana ketiga-tiga tempat ni merangkumi jarak keseluruhan dia minimum 3 km. Okey. Ya. So untuk D-Day punya melalui jalan daripada Waterloo Station ke Buckingham Palace tidak menjadi masalah kepada semua kontijen yang terlibat. Jadi, Dari segi cuaca pun tidak mengganggu kontijen-kontijen yang lain yang berada dalam tu. Itulah saya baru nak katakan kan, walaupun cuaca panas ke hujan ke dan sebagainya kan, pihak tentera sudah pastinya akan melakukan apa sahaja demi nama Malaysia. Okey, dah lalang Major berada dekat sini, mungkin boleh menjawab satu persoalan yang mungkin ditanya oleh pelbagai netizen lah kan. Kalau kita lihat dalam media sosial, ada yang memuji dan juga ada yang mungkin bertanyakan kenapa agaknya tentera Malaysia melakukan pembarisan di sana kan. Mereka tidak faham dalam skop Commonwealth itu tersebut kan. Jadi mungkin Major boleh kongsikan juga kenapa agaknya Malaysia berada di sana untuk berada untuk menjadi salah seorang ataupun menjadi mereka yang berada ke sana dalam upacara istiadat tersebut. Okey, itu dari segi stigma pemikiran masyarakat ni sebenarnya dari segi mentaliti masing-masing perlu diubah. Kita tidak boleh memandang satu perkara tu dari aspek Islam ataupun lain-lain perkara. Kita perlu memikir dari konteks yang lebih luas. Yang mana dari segi penglibatan tentera Malaysia di dalam pembarisan diraja ini adalah dari segi mematuhi defense diplomatik sebagai ahli negara Commonwealth. Yang mana ianya juga adalah sejajar dengan Perintah Ulung Panglima Tentera Darat yang keempat, iaitu pengukuhan hubungan antarabangsa.
Baik, Major, dalam masa berapa minit, 1 minit saja lagi, mungkin ada satu pesanan ataupun ucapan yang ingin diusulkan untuk menerima satu kepercayaan yang cukup tinggi untuk mewakili Malaysia di satu percubarakan dan pertabalan Raja Charles III baru ini yang menjadi satu penghargaan dan kata yang boleh dibanggakan buat masa yang cukup lama ya. Adakah terdapatnya satu ucapan yang ingin disampaikan mewakili tentera Malaysia? Okey, sejujurnya memang kami yang terlibat secara langsung di sana memang berasa amat bangga apabila Major General Edmund Miller iaitu Defence Service Secretary of United Kingdom dia personally ada berjumpa dengan saya dan bercakap yang dari segi pemakaian dan juga kawat yang telah dipamerkan oleh Tentera Darat Malaysia adalah suatu perkara yang amat membanggakan. Dan ini juga disaksikan sendiri oleh penasihat pertahanan Malaysia di United Kingdom bersama-sama dengan saya sewaktu di Windsor Castle dan ini sekaligus mencerminkan kepribadian tentera darat di mata dunia. Okey, baik. Sikitlah nak tanya kepada Corporal Nizam. Apa mungkin ada kata-kata semangat yang mungkin boleh diberikan Sarjan, maafkan saya Sarjan, diberikan kepada penonton Malaysia hari ini supaya mereka juga bersemangat kan? Mungkin untuk menjadi salah seorang anggota tentera satu hari nanti. Silakan. Kata-kata semangat saya, jangan takut. Berjuang selagi boleh dan cuba harumkan nama negara. Wow, harumkan nama negara dalam cara kita sendiri. Dan Corporal Hisham dan Corporal Azrul sendiri ada dapat ucapannya dan mungkin nak tunjukkan itu koin raja itu. Ini adalah satu koin yang dibagi daripada United Kingdom lah. Wow. Melambangkan apa tu? Dia melambangkan untuk penghargaan kepada negara-negara Commonwealth yang menghadiri pada majlis upacara yang bersejarah ni. Pembarisan tu. Okey. Baik, yang menghadiri pembarisan sajalah yang dapat tu. Ya, betul. Okey, baik. Tahniah ya diucapkan kepada mereka yang berada dekat sini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Major Nurul Fauzan, Sarjan Muhammad Syahrul Nizam, Corporal Muhammad Noh Hisham dan juga Corporal Muhammad Azrul. Terima kasih membanggakan nama Malaysia di Istiadat Pertabalan Raja Charles III. Ya, bukan saja berada di sana suka-suka tetapi memberikan mutu kawat yang sangat unggul sekali mewakili negara kita di persada dunia ketika di acara pertabalan Raja Charles yang ketiga. Okey.